Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, berakhirlah perlawanan di antara Sabah dan juga Kelantan yang berlangsung di Stadium Likas, kick off jam 6.45 petang tadi. Dan sekali lagi guys, tanpa aku sendiri duga, tapi kalau aku tengok ruang komen mengenai perlawanan ini memang ramai yang menyangkakan akan lebih jaringan akan dilakukan lebih daripada 3, tapi aku memberi andaian aku adalah 3-0, di mana Sabah sekali lagi membuat kejutan untuk perlawanan saingan Liga Super. Kali ini mendapat kemenangan quadruple pula untuk 4 kemenangan berturut-turut. So, berapa sudah? 13, 17 gol. Basically 17, 4 ya. 17 gol dan 5 bolos telah dilakukan oleh Sabah FC di sepanjang 4 perlawanan yang telah kita lalui sekarang ni. Dan aku minta maaf kalau ada apa-apa sound notification lah. Kemenangan yang telah dimiliki oleh Sabah FC. So ini memang merupakan uh, chances yang terhidang di hadapan kita dan telah diambil dengan sebaiknya, telah dijamah dengan sebaiknya tanpa meninggalkan apa-apa pun. Kerana sekali lagi 17 gol telah dilakukan di sepanjang 4 perlawanan ni. Kalau kita tengok kedudukan Liga Super sekarang guys, di mana di antara tim top 5, Sabah adalah kedua pasukan yang memiliki jumlah gol yang terbanyak. JDT 48, Sabah 30, Selangor 23, Terengganu 18, Kuching 18. Tapi bolos kita adalah yang terbaik lah di antara 5 tim yang berada di top 5, iaitu tertinggi ya, 20 bolos yang dimiliki oleh Sabah FC. Antara benda yang menarik di sini adalah sekali lagi kita terus merapatkan jurang di antara Selangor, di mana kita sekarang ni masih mengintai peluang terbaik kita untuk memintas Selangor di tangga kedua. Terlalu banyak lagi masih perlawanan yang perlu kita lalui dan begitu juga Selangor. So aku ingin share sedikit statistik mengenai perlawanan ini, di mana shot on goal telah dimiliki oleh kedua pasukan um, agak seimbang kalau kita tengok sini, di mana shot yang dilakukan oleh Sabah adalah, sekejap guys, aku tengok balik takut salah. Okey, yang dilakukan oleh Sabah adalah 9 shot, manakala Kelantan 8. Seterusnya on target, dua-dua pasukan memiliki on target yang sama tu sebanyak 5 on target. Tapi perbezaannya sini sekarang ni, Sabah lebih memanfaatkan peluang yang terhidang di hadapan mereka. Itu daripada 5, 4 gol telah dilakukan, manakala untuk Kelantan daripada 5, 1 gol saja berjaya dilakukan. Dan gol-gol Sabah FC telah dilakukan. Ini aku mau bercerita mengenai man of the match, tapi itu di hujung video ni lah. So gol yang dilakukan oleh Joe Pedro adalah gol copy paste. Itu boleh aku katakan daripada gol pertama beliau. Dan boleh aku katakan juga gol dilakukan oleh Gabriel Perez sendiri pun adalah hampir menyerupai apa yang dilakukan oleh Joe Pedro. Untuk separuh masa pertama perlawanan ni guys, memang agak uh, ketat jugalah perlawanan tu. Aku memuji apa yang diberikan oleh Kelantan. Mereka memberikan aksi yang bagi aku mendebarkan lah. Mereka, walaupun kita tahu di mana kedudukan mereka, walaupun kita tahu apa isu mereka, tapi mereka setakat ni antara beberapa perlawanan yang kita melalui, aku rasa Kelantan yang memberikan saingan yang cukup bagus. Setakat ni lah daripada pemerhatian aku. Dan kita dikejutkan di mana hampir diikat, telah diikat lah sebenarnya oleh Kelantan pada separuh masa pertama. Walau macam mana pun, sekali lagi aku punya kira pemain tumpuan aku lah untuk Sabah FC sekarang itu Farhan Roslan. Beberapa minit saja selepas sepak mula, setelah Kelantan menjaringkan gol, belum sempat pun Kelantan meraihkan apa yang mereka miliki pada perlawanan itu. Farhan dengan selambanya memanfaatkan peluang yang terbuka di hadapan mata beliau dengan mengikat kedudukan, dengan memberikan jarak kedudukan menjadi 2-1. So bagi aku yang menentukan kejayaan Sabah FC sebenarnya, yang terus membangkitkan motivasi Sabah FC adalah gol yang dilakukan oleh Farhan. Itu yang bagi pendapat aku lah. Dan seterusnya of course pujian juga kepada Joe Pedro yang hampir melakukan hat-trick pada peluang ini tapi tidak berjadi sempurnakan sekali lagi atas peluang yang dimiliki oleh beliau, dan seterusnya dikeluarkanlah pada separuh masa kedua. So bagi aku sekali lagi Joe Pedro adalah merupakan memang pengganti Ramon Mercado yang terbaik
yang pernah kita miliki lah. Pasal dulu pun kita pernah beli barang dari Shopee juga, apa, iklan begini, tapi bila sampai begini. Tapi Joe Pedro setakat ni bukan begitu. Sekali lagi, walaupun memiliki corak permainan yang cukup berbeza, tapi kita keserasian yang dimiliki oleh pemain Sabah FC yang sedia ada, dan selepas kehadiran Pedro, immediately keserasian tu terus boleh ditemui, dan ini yang merupakan, bilang orang, bagi aku satu percaturan taktikal, especially daripada OKS yang memahami player-player beliau. So itu adalah merupakan satu benda yang perlu aku puji juga lah daripada OKS di sepanjang 4 perlawanan yang telah kita lalui ni. Jadi intensiti perlawanan ini pun memang cukup tinggi juga guys. Memang kata-kata di Kelantan juga beraksi dengan cukup bagus, hampir juga memanfaatkan beberapa peluang. Peluang yang dimiliki oleh Kelantan pada perlawanan ini, aku nak boleh nafikan juga kesilapan yang dilakukan oleh defender Sabah. Antaranya adalah Rawlinson lah bagi aku. Aku tak faham apa yang cuba beliau lakukan, tapi mungkin aku tak boleh salahkan beliau 100% juga, kerana beliau sudah bukan menjadi as a starting 11. So of course kekurangan minit permainan juga akan memberi impact lah. So inilah hasilnya apa yang ditampilkan oleh Robinson. Tapi tidak boleh nafikan juga apa-apa percubaan yang dipatahkan oleh Robinson pun memberikan impact yang besar kepada FC lah. So dengan mengeluarkan beberapa pemain utama pada perlawanan ini dan memasukkan beberapa pemain yang muda di dalam skuad Sabah FC bagi penghujung separuh masa kedua ni adalah merupakan satu tindakan yang cukup bagus juga. Walaupun aku sebenarnya menginginkan satu lagi gol, aku mau 5-1. Tapi setelah kemasukan beberapa pemain, aku menjangkakan okey, lepas ni memang tidak ada sudah serangan yang teratur dan juga berbisa daripada Sabah FC, which is terbukti lah. Memang selepas kemasukan beberapa pemain tu, kita sudah tidak nampak beberapa gerakan yang cukup memberi peluang kita lagi lah pada peluang ni. Tapi ini adalah merupakan satu, bilang orang, peluang yang cukup bagus lah untuk mereka, kerana setelah sekian lama tidak diturunkan, akhirnya diturunkan pada peluang ni. Walaupun ada beberapa bilang orang, apa mau cakap hasil daripada diturunkan pemain muda ni, ada juga lah beberapa pemain yang nampak macam boleh pergi ke level yang seterusnya, tapi oleh kerana pun perlu lebih minit permainan dan peluang yang diberikan kepada mereka lah. So alhamdulillah guys, itu adalah rumusan ringkas yang aku berikan untuk perlawanan tentang Kelantan ni. Again, macam biasa, aku cuma akan state the obvious saja apa yang berlaku di dalam perlawanan. Man of the match. Initially aku mau meletakkan Pedro. Pedro adalah man of the match yang diberikan oleh Sabah FC pada perlawanan menentang Kedah tempoh hari, dan kemungkinan besar juga Sabah akan memberikan lagi man of the match pada beliau. Dan aku pun berfikiran sedemikian juga. Tapi main contributor, game changer untuk perlawanan ni sebenarnya bagi aku adalah hat-trick assist yang dilakukan oleh Stu pada perlawanan ni. Again, gol daripada 2 gol daripada Pedro dan gol daripada Gaby itu, aku boleh katakan memang copy paste lah hantaran yang dilakukan oleh Stu. So man of the match adalah untuk Stu, dan tahniah untuk Sabah FC, tahniah untuk penyokong ke-12 yang hadir ke stadium pada perlawanan ni. Anda telah memberikan semangat yang secukupnya untuk pemain kita. Berjumpa lagi di video akan datang guys. Assalamualaikum.